Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Baiklah, terma Muslim Friendly atau Mesra Muslim semakin giat digunakan pengusaha produk di negara kita. Pada bulan April yang lalu, tular isu berkaitan wujudnya produk selipar yang dikatakan Muslim Friendly kerana memudahkan golongan muslimah yang berstokin menggunakannya. Penyelidikan dari internet menunjukkan bahawa sebenarnya pelbagai jenis perkhidmatan dan produk di luar sana yang menggunakan terma ini seperti Muslim Friendly spa lah, restoran, pelancongan dan sebagainya. Namun, adakah anda benar-benar faham terma ini sebelum menggunakannya? Apakah persamaan atau perbezaan di antara Muslim Friendly dan juga terma Islamik yang lain seperti patuh syariah? Bagaimana pula dengan perkataan halal dan mengapa pula perlu ada terma Muslim Friendly jikalau terma-terma seperti patuh syariah dan juga halal sudah pun diguna pakai sebelum ini? Dan bagi merungkai semua persoalan yang bermain di minda, kita jemput ke Tijarah Dr. Razli Ramli selaku pensyarah kanan Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ana? Alhamdulillah. Boleh bercakap dengan Mas tu? Silakan. Masya Allah. Baiklah doktor, kan sejak akhir-akhir ni kan terma Muslim Friendly ni kan semakin rancak digunakan kan, seperti yang disebutkan tadi, shampoo Muslim Friendly lah, spa, restoran, pelancongan dan tidak ketinggalan selipar Muslim Friendly pun ada. Dan adakah ia ni digunakan kerana benar-benar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan atau hanya sekadar tujuan pemasaran untuk menarik minat pengguna? Dan persoalan saya kepada doktor kan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Muslim Friendly ni? Okey. Baik. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Hana kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk berbicara tentang muamalat Islam ya. Baik, persoalan yang ditanya sini ialah Muslim Friendly. Okey, Muslim Friendly. Jadi apakah maksud Muslim Friendly? Pada saya, apabila kita bercakap tentang Muslim Friendly ini, ia adalah merupakan perkara, situasi, keadaan ataupun benda ataupun sesuatu yang telah dibuat, dia mestilah sekufu. Sekufu itu maksud dia selari dengan gaya dan cara hidup seorang Muslim. Itu pada pandangan saya. Dan juga ia mestilah apa-apa saja yang dibuat ni mestilah dia mengikut lifestyle seseorang Muslim yang dari sudut agamanya, dari sudut budayanya dan juga dari sudut adatnya. So that is what yang saya maksudkan dengan Muslim Friendly. Seperti mana Hana sebut tadi, shampoo, spa dan sebagainya kan. Kalau ada shampoo contohnya, jadi kalau boleh kita janganlah guna bahan-bahan yang bernajis dalam shampoo tu. Kalau spa, kenalah ada peraksingan di antara lelaki dan perempuan, barulah jadi Muslim Friendly. Kalau restoran, kan restoran contohnya, mesti kalau boleh adalahkan surau, janganlah jual arak-arak dan sebagainya. Jadi dia jadi more Muslim Friendly dan sebagainya. Slipper, kan slipper tadi kan, slipper kalau boleh kita jadikan slipper tu mudah untuk ambil wuduk. Untuk orang perempuan aurat kena tutup contohnya. Jadi apabila ada sahaja perkara-perkara yang sedemikian rupa, maka ia boleh dikategorikan sebagai Muslim Friendly. Itu yang maksudnya Muslim Friendly untuk inilah. Baik, jadi itu pada peringkat pemahaman kita kan. Adakah sebenarnya Muslim Friendly ni boleh kita gunakan untuk menggantikan perkataan halal dan patuh syariah contoh? Halal, patuh syariah. Baik. Now, dia kadang-kadang kita kena faham patuh syariah. Apakah yang dimaksud dengan patuh syariah itu ya? Dalam usaha kita untuk memahami patuh syariah, kita kena faham ada 3 perkara. Jadi kita nak bawa satu perbincangan kita ke arah keuangan Islam contohnya. Dalam keuangan Islam kita kena faham apakah dia regulatory, undang-undang. Apakah dia governance, tadbir urus. Apakah dia compliance. Compliance ini kepatuhan. Jadi 3 perkara ni amat berkait rapat. Contohnya dalam perbankan Islam kita ada Islamic Financial Services Act 2013. Itu adalah undang-undang. Kita ada Syariah Governance Framework ataupun Syariah Governance Policy Document yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara, which is the governance. Dan in order for us to jadi patuh syariah, kita perlu ikut governance. Tak ikut governance tak patuh syariah. Jadi
kepatuhan syariah itu merupakan kita kena ikut the SOP yang diadakan, guideline yang diadakan, manual yang telah diadakan. Jadi contohnya kalau kita nak dapat contohnya kepatuhan syariah daripada JAKIM, kita kena ikut apa yang manual yang telah dikeluarkan oleh JAKIM. Jadi itu kepatuhan syariah. Halal pula dia lain. Halal ni banyak orang confuse, keliru dengan halal ni dia sebagai hukum. Hukum, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukum ni dari segi ilmunya, dia ada dua jenis hukum. Satu adalah hukum perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum tu ada 5 saja. Apakah hukumnya? Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Tak ada pun halal kat situ. Okey? Dan juga hukum yang nombor 2 disebut sebagai hukum perbuatan. Di mana hukumnya sah, tak sah, fasid tergantung ataupun rosak. Jadi benda-benda ni amat penting. Jadi bila sebut tentang halal, pada saya halal itu merupakan perkara yang dibenarkan syariat untuk kita buat. Muamalat tu maksud dia kita punya urusan antara manusia selalu bersifat harus, selalu bersifat boleh buat selagi mana tidak ada fatwa yang mengharamkannya. Jadi itu perbezaannya. Jadi adakah sebenarnya wajar kalau kita katakan bahawa mereka yang menggunakan term Muslim friendly ni sama ada mereka ini mungkin malas untuk berurusan untuk mendapatkan JAKIM atau sebenarnya tujuan mereka untuk menarik pelanggan ataupun tak wajar? Okey. Baik. Penggunaan Muslim friendly itu memang bagus. Memang kita patut galakkan kepada mereka dalam usaha untuk mematuhi kepatuhan syariah. Tak semestinya mereka nak patuh syariah keseluruhan. Tetapi usaha ke arah untuk mendapatkan kepatuhan syariah itu mesti ada. Dan in this case, dalam soal ini, Muslim friendly itu adalah usaha yang telah dibuat untuk memastikan bahawasanya perkara-perkara yang dilaksanakan itu mematuhi ataupun mengikut selera, mengikut lifestyle. Yes, betul, okay. betul. Baik. Jadi sebenarnya tidak wajarlah kalau kita katakan mungkin setengah perniagaan itu saja mereka gunakan perkataan Muslim friendly untuk menarik pelanggan dan sebenarnya mereka sudah ada wujud ikhtiar untuk mereka mengadakan satu environment mungkin yang kondusif untuk kita sebagai Muslim menggunakan khidmat ataupun menggunakan produk itu. Saya setuju dengan Hana. Dan juga satu perkara lagi yang saya ingat kat sini, bahawasanya kalau mereka menggunakan perkataan itu, maka mereka akan dapat pelanggan-pelanggan yang keseluruhan. Halal meaning everybody can consume. Muslim friendly meaning that Muslim also can consume. Jadi itu yang saya nak cuba sampaikan. Baiklah, satu perbincangan yang cukup menarik berkaitan dengan penggunaan terma Muslim friendly ini, Doktor. Kita akan berhenti lihat seketika, kembali selepas ini banyak yang nak bincangkan mengenai terma Muslim friendly ini. Selepas ini di Tijarah, jangan ke mana-mana. Okey. Baiklah, anda masih lagi bersama saya Hana Ismail dalam Tijarah dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Razli Ramli, pensyarah kanan Azman Hashim International Business School UTM, membincangkan mengenai Muslim friendly versus patuh syariah. Baik Doktor, bila kita bercakap mengenai Muslim friendly ni kan ramai masyarakat kita yang menggunakan terma ini untuk mempromosikan produk mereka. Sebagai contohlah kan, menggunakan bahan yang 100% halal, namun ada kalanya kaedah pemasaran seperti menggunakan model wanita yang tak menutup aurat dan juga simpan wang perniagaan dalam bank konvensional. Seolah-olah macam tak selari dengan terma ni. Adakah ini menjadikan ia sebagai Muslim friendly dan bukannya patuh syariah? Dan dalam situasi manakah terma Muslim friendly ini sebenarnya boleh dan sesuai diguna pakai dalam perniagaan? Okey, baik. Soalan yang bagus, Hana. Terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkataan Muslim friendly ini boleh digunakan di mana saja. Okay, di mana-mana saja kita boleh guna. Tak kira sama ada kita nak guna dalam negeri ke, luar negeri ke, kat mana-mana boleh. Tak ada masalah. Sebab dia tak ada kaitan dengan kepatuhan syariah dah panggil. Dia ada kaitan tapi tidaklah menandakan bila sebut saja Muslim friendly itu kena patuh syariah. Tak. Tetapi dia adalah usaha ke arah kepatuhan syariah. Di mana usaha-usaha dilaksanakan untuk memastikan segala saja apa-apa benda, keadaan benda ataupun situasi itu mestilah selari ataupun sekufu dengan apa? Dengan lifestyle of seorang Muslim yang patuh syariah. Jadi itu adalah inilah. Jadi pada saya dia tidak ada isu kat situ. Jadi bila Hana saya sebut berkenaan dengan kepatuhan syariah tadi, let saya terangkan apakah dia maksud kepatuhan syariah yang sebenarnya dalam
muamalat kebiasaan lah ya. Baik. Kita sebut kepatuhan syariah ni sebenarnya dia ada 3 jenis syariah non-compliant. Ketidakpatuhan ni ada 3 jenis. Satu jenis yang severe. Severe tu maksud dia teruk sangat. Nombor 2 dia ada medium, sederhana, dan akhir sekali dia ada tolerable. Tolerable tu maksud dia ialah boleh lagi diterima dan sebagainya. Jadi apakah impact tiga jenis ni? Kalau severe bagaimana? Severe maksud dia ia akan invalidatekan the contract tersebut. Maksud dia kontrak itu batal. Kontrak itu batal dan segala income yang didapat tu mestilah di channel out kan. Tak boleh dia recognize sebagai income. Satu, kalau severe, non patuh syariah ni ya. Nombor 2, kalau medium, apa yang berlaku ialah kontrak itu adalah defektif. Defektif maksud dia tidak boleh dienforcekan kepada para pelanggan. Jadi apa yang perlu dibuat ialah dengan rectifykan kontrak itu menjadikan ia boleh enforceable. Itu nombor 2 kalau medium. Dan nombor 3 ialah tolerable tadi kan. Tolerable ni ialah di mana boleh lagi diterima. Tidak jadi masalah. Maksud dia tolerable ni kena perbaiki kontrak, income boleh direkognisekan. Jadi kalau dari segi syarikat-syarikat yang ingin mengadakan Muslim friendly dan sebagainya ni kan, selagi mana mereka boleh melaksanakannya, income dia tetap sama. Kalau core business dia orang ni, core business income daripada benda yang haram, jadi haram lah. Kalau core business dia orang ni perkara macam apa tahu? Macam pelancongan, contoh dia yang jual selipar, jual restoran. Dia kalau selagi mana dia jual apa nama ni bahan-bahan yang halal, yang patuh pada syariah, dia patuh syariah. Dan keputusan mereka untuk meletakkan duit dalam conventional bank ke Islamic bank ke, up to them. Sebab yang kita deal sekarang ni ialah apa yang kita jual, apa yang kita beli. Bukannya orang bukan Islam menjual barangan kat kita. Adakah kita tak boleh terima? Jadi itu pegangan yang saya rasa yang penting untuk kita faham sekat ni lah. Baiklah. Menurut doktor kan sebenarnya, adakah Muslim friendly ini kita, ialah macam doktor kata, boleh kita guna pakai di Malaysia. Sedangkan kalau kita nampak, majoriti rakyat kita adalah Muslim. Dan pendedahan kepada perkhidmatan patuh syariah ni dah sangat banyak, option dah ada. Sama macam orang kata dah ada Islamic banking, kenapa kita tak gunakan Islamic? Tak boleh kita pakai konvensional lagi dah. Kan? Apakah hukum bagi mereka yang menjual barangan halal namun cara pemasaran dan aktiviti keluar masuk duit mereka tu tak patuh syariah? Seperti yang disebutkan oleh doktor sebentar tadi. Baik. Yalah, seperti mana kita dalam Malaysia ni kita ada undang-undang. Selagi mana kalau nak mendapat kepatuhan syariah tu kita kena memastikan kita syarikat kita ataupun bisnes kita dilaksanakan mematuhi kepada undang-undang negara, mematuhi kepada syariah. Ini nombor 2 syariah. Dan kalau sekiranya mereka mematuhi kepada undang-undang negara dan syariah, maka dapatlah kepatuhan tersebut. Jadi penggunaan Muslim friendly ataupun kepatuhan syariah ni dia tak bergantung kepada kita kena 100% syariah, tidak. Selagi mana benchmark ataupun standard yang kita buat ni, kalau kita dah mematuhi a certain standard yang telah diletakkan, maka kita boleh consider sebagai syarikat yang berbisnes dalam suasana kepatuhan syariah tersebut. Cumanya isu dekat sini isu untuk menjualkannya kepada pihak pelanggan di dalam Malaysia yang mana majoritinya dah Islam. Definitely majority akan meminta satu produk yang memang Muslim friendly lah. Kan kalau nak pergi restoran ada surau. Kalau you ada surau, meaning that you will get more customer dalam situ. Itu yang saya cuba nak sampaikan kepada Hana lah untuk menjawab soalan tersebut. Saya kira agak cukup jelas tadi kan penjelasan daripada doktor. Tapi kita nak berhenti lihat seketika. Sebenarnya banyak juga saya nak tanya mengenai terma Muslim friendly dan juga patuh syariah ini selepas ini di Tijarah. Jadi anda jangan ke mana-mana. Anda sedang menyaksikan Tijarah bersama dengan saya Hana Ismail dan kita masih lagi bersama dengan tamu Dr. Razli Ramli membincangkan tentang terma Muslim friendly versus patuh syariah ya. Baiklah, balik kepada perbincangan secara ringkas kan, Muslim friendly ni kita boleh dikatakan lebih sesuai diguna pakai oleh pemilik perniagaan yang bukan beragama Islam dan berada di pasaran di mana Muslim bukanlah sebagai majoriti.
namun hanya sebagai minoriti. Selain itu, apakah sebenarnya kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu boleh menjual atau memiliki produk yang Muslim friendly ini, Doktor? Okey, baik. Okey, dia ada beberapa kriteria yang ringkas lah pada pandangan saya kan. Dia nombor satu, kalau sekiranya kita hendak mendapatkan status Muslim friendly ini, produk dan services yang kita buat tu mestilah memenuhi cita rasa umat Islam, memenuhi lifestyle kehendak mereka. Jadi kalau sekiranya kita dapat mengadakan produk yang memang mematuhi ataupun mengikut selera dia orang, that is Muslim friendly. That nombor satu, produk services. Nombor dua, cara penyampaian. Kadang-kadang cara penyampaian tu mestilah, cara pemasaran tu mestilah secara yang bersopan santun, dia mestilah menjaga adab susila orang Islam, contoh dia dan sebagainya. Janganlah guna yang wanita-wanita, things like that, contoh dia kan. Jadi, budaya adat dalam pemasaran kena jaga. Then you will become the Muslim friendly lah. Dan the third one is pendekatan dari segi ethical. Etik, jangan menipu, contoh dia make clear cut, dia tak ada, orang kata apa, tidak ada penipuan lah, clear, the agreement kita kena clear dan sebagainya, mesti kena jaga on that part. Dan yang akhir sekali kriteria ada ialah kalau boleh mendapatlah kelulusan daripada mana-mana pihak-pihak yang berkuasa lah, contoh dia macam penasihat syariah, JAKIM dan sebagai sebagainya, endorsement lah, untuk kan? endorsement, mendapatkan endorsement, dan it must be better. So I think 4 kriteria ini pun dah cukup dah. Katalah macam mereka tak mendapat kelulusan daripada mereka yang mungkin ada kata orang ada kuasa, ataupun mungkin kalau mereka boleh memilih macam duta Muslim ke, adakah itu sesuai juga atau wajar dilakukan atau bagaimana? Pada saya menggunakan duta Muslim tu memang bagus. Bagus because dia melambangkan kita cuba untuk menjual produk kepada orang Muslim sebagai, tetapi yang pentingnya ialah duta Muslim tu kena tahulah apa yang dia jual. Kan apa dia jual, dia kena ada tata susila, dia kena faham apa produknya dan sebagainya sebelum dia nak jadi duta tu kan. Kepatuhan syariah memang kena jaga. Baik. Baiklah doktor, apakah sebenarnya nasihat doktor kan bagi syarikat-syarikat yang ingin guna pakai terma Muslim friendly ni dekat Malaysia ni? Okey. Nak menggunakan, maksud dia kita nombor satu, kita mesti ikutlah standard-standard yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berkuasa. JAKIM, contoh dia, pihak kementerian KPKT, contoh dan sebagainya. Itu penting. Standard-standard tu memang penting. MLM, contoh dia, macam mana kita nak pastikan MLM kita patuh syariah. JAKIM dah keluar dah standard. Ikut. Satu, mesti ikut. Nombor dua, kesedaran. Kesedaran tentang keuangan, tentang patuh syariah ni mestilah kita war-warkan, sentiasa kita war-warkan, jangan sekali-kali kita tinggalkan. Ilmu penting. Ilmu ni penting, maksud dia ilmu ni mesti kita serahkan ke semua, macam dekat dengan UTM contoh dia, even kita walau bukannya Islamic University, setiap master student kita diterapkan dengan apa, dengan ilmu-ilmu keuangan Islam juga, fiqh muamalat dan sebagainya and so on. Didikan kepada anak-anak yang kita ada sekarang kena teruskan. Dan akhir sekali, maklumat tentang hak-hak pengguna yang sering kita lupa. Kita mesti ada, kita mesti sedarkan publik bahawasanya dia orang ada hak tentang tentang penggunaan pembelian barang-barang, terutamanya apabila ianya berkaitan dengan Muslim friendly inilah. Itu saja yang saya boleh kata kat sini. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Razli Ramli di atas penerangan serta pandangan beliau mengenai terma Muslim friendly versus patuh syariah ini, dan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Dr. Razli Ramli selaku pensyarah kanan Azman Hashim International Business School UTM. Baiklah, berdasarkan perkongsian doktor sebentar tadi, kita dapat simpulkannya walaupun terma Muslim friendly patuh syariah serta halal mempunyai matlamat yang sama, iaitu mendekatkan kita kepada ajaran Islam, namun ia mempunyai pendekatan yang berbeza-beza mengikut situasi, persekitaran dan juga tempat. Terma Muslim friendly ini sebenarnya lebih sesuai diguna pakai di negara-negara seperti UK, US, Jepun, Korea, China, di mana Islam merupakan agama yang minoriti dan bukan sebaliknya. Ia dilihat sebagai satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh penyedia perkhidmatan di negara itu tanpa mewujudkan tanggungjawab tambahan kepada mereka.
Walaupun penyedia perkhidmatan Muslim friendly juga boleh memberikan layanan yang sama kepada mereka yang bukan beragama Islam, namun dalam aspek-aspek tertentu dalam perkhidmatan Muslim friendly ini, seorang Muslim akan tetap mendapatkan perkhidmatan yang bertepatan dengan ajaran agama mereka. Akhir sekali, tak kiralah sama ada ia Muslim friendly ke, patuh syariah mahupun halal, yang paling penting ia tak boleh dieksploitasi oleh mana-mana pihak untuk kepentingan diri mereka. Sampai di sini sahaja, saya Hana Ismail. Bertemu lagi di minggu hadapan dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, Doktor.